Baik, untuk berita awal jam ini, kita ingin bawakan perbincangan lebih lanjut mengenai dengan keselamatan kanak-kanak di Taska mengambil kira perkembangan baru-baru ini dan sudah bersedia untuk mengulas dengan lebih lanjut bersama saya ketika ini Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang UKM dan juga Pusrojaya Suhakam. Assalamualaikum, terima kasih Prof sudi bersama kami di Astro Awani pada jam ini. Prof, pertama sekali kita nak melihat kepada kes penderaan di Taska ini. Kita tahu video ini tular baru-baru ini tetapi kita tahu kes ini sudah pun berlaku agak lama pada Januari lepas. Tapi kita nak membincangkan tentang persekitaran Taska. Apa yang kita perlu tahu dan fahami tentang persekitaran Taska yang selamat untuk kanak-kanak? Apa ciri dan kriteria yang patut kita lihat? Sebenarnya dari segi ciri atau kriteria untuk memastikan bahawa taska itu adalah taska yang selamat memang dah ada dalam akta pusat taman asuhan kanak-kanak itu sendiri. Yang perlu dilihat ialah dari segi persekitaran kemudahan-kemudahan yang ada, mesti ada pintu keselamatan, mesti juga dipastikan tempat itu diperiksa oleh bomba dan dari segi itu peralatan maknanya dia tidak boleh berbahaya kepada kanak-kanak itu. Macam kita jugalah, kalau di rumah kita pastikan bahawa kalau kita ada anak kecil, kita nak pastikan persekitaran dalam rumah kita juga selamat sama. Jadi taman asuhan tu apatah lagi ada ramai kanak-kanak yang seusia yang mana mereka perlu pemantauan. Dan dari segi itu ciri-ciri keselamatan tu mesti ada sebelum taska itu boleh didaftarkan di bawah akta taman asuhan kanak-kanak. Ya, seperti yang Prof katakan, peruntukan bawah akta itu sudah ada tetapi yang perlu dititikberatkan di sini adalah pemantauan penguatkuasaan undang-undang terhadap keselamatan taska ini. Untuk kita fahami sebenarnya mengenai dengan pemantauan ini sebenarnya terletak bawah bidang kuasa pihak mana dan apa mungkin kekangan yang mereka hadapi untuk menjalankan tugas memantau keselamatan taska? Tentunya kerana akta ini di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi dari segi itu pemantauan perlu dibuat oleh pegawai-pegawai daripada jabatan dan biasanya mereka akan melawat tempat sebelum didaftarkan. Dah berdaftar pun pemantauan berkala itu perlu dilakukan dari masa ke semasa. Sebab bila dia nak renew ataupun nak memperbaharui lesen membuka atau pendaftaran itu mereka mula-mula nak daftar. Lepas tu mereka dibenarkan beroperasi dan pendaftaran itu ataupun lesen untuk beroperasi itu perlu diperbaharui. Dan itu juga memerlukan pemantauan. Jadi yang saya lihat hari ini ialah kadang-kadang ialah banyaknya jumlah taska dan mungkin kekangan dari segi pegawai yang nak pergi memantau setiap taska itu mungkin adalah berlaku perkara-perkara seperti yang tidak. Kalau dia ditentukan taska ini mesti mempunyai anak-anak 30 orang saja, tak boleh lebih kerana dia bergantung kepada jumlah pekerja ataupun pengasuh yang ada di situ. Jadi kalau berlebih, siapa nak tahu bilangan itu berlebih daripada yang telah ditetapkan dalam oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat semasa mereka membuat pendaftaran itu. Jadi perkara itu hanya boleh dapat dilihat jika pemantauan itu dibuat secara berkala dan dalam masa yang dan dia mesti ada spot check. Spot check ni maknanya lawatan mengejut. Barulah kita boleh tahu bahawa sama ada taska itu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sama ada bila ni janganlah pergi masa nak daftar saja dan kemudiannya masa nak memperbaharui pergi melawat sekali lagi. Tentulah masa mereka melawat yang telah dimaklumkan mereka boleh memenuhi kriteria itu kerana mereka nak sambung lesen tu. Jadi saya rasa perkara-perkara seperti lawatan mengejut dan sebagainya itu perlu dilakukan dari masa ke semasa. Prof, kita juga ingin melihat kepada apa pendirian yang sudah pun diambil oleh pihak kementerian. Kita lihat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui JKM mengeluarkan notis peringatan kepada pengusaha taska terbabit dalam kes ini untuk membuat penambahbaikan dengan kadar segera. Kalau kita bercakap tentang aspek pemantauan dan seperti yang Prof cadangkan untuk mengadakan spot check secara mengejut, apa pula kita nak ataupun bagaimana untuk kita fahami tindakan yang diambil terhadap
operator, mereka yang terlibat dalam kes-kes seperti ini. Adakah Prof melihat tindakan yang diambil itu sudah cukup tegas ataupun mungkin memerlukan pendirian ataupun pendekatan yang lebih drastik, yang um, lebih kritikal terhadap mereka yang terlibat dalam kes seperti ini? Ya, sebenarnya apabila berlaku sesuatu, selalunya kita dapati dia mungkin terbaliklah ya. Sebab kalau kita dengar dan kita lihat dalam laporan-laporan akhbar dan berita bahawa apabila sudah berlaku sesuatu kat situ baru ada lawatan, pemantauan dan sebagainya, nak periksa balik betul ke tidak dan sebagainya, siasatan dibuat. Jadi dan kemudiannya dari masa ke semasa kadang-kadang pusat itu digantung pendaftarannya, maknanya diminta untuk ditutup sementara mereka membuat siasatan. Dan biasanya dah itu orang kata dah teratuk baru nak tengadah ya baru kita nak buat. Dia sepatutnya ialah kalau kita buat lawatan berkala dan mengejut tu, tindakan perlu diambil apabila kita jumpa saja perkara itu agak bertentangan dengan akta, tidak memberi kepentingan kanak-kanak tidak dipenuhi, maka dia terus beri notis hendaklah ditutup. Cuma yang dari segi itu kita perlu imbang. Ramai yang mengatakan apabila pusat taman asuhan ini ditutup, tentulah ibu bapa dia bekerja, tiba-tiba sampai taman ditutup. Tetapi kita perlu melihatnya secara positif bahawa kenapa ia perlu ditutup sementara, kerana ia adalah bahaya untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang menghantar anak ke situ. Jadi ibu bapa juga perlu ada keprihatinan untuk memastikan bahawa hantar anak ke satu taman tempat untuk pengasuhan ini, kita perlu buat siasatan awal, cek betul tak, ada tak pendaftarannya. Tetapi saya rasa hari ini kerana kita tertekan kerana ibu bapa bekerja, mereka tak ada tempat nak pergi hantar. Ada kawan-kawan kata tu ada tempat nak boleh hantar anak. Kita tak cek pun sama ada dia berdaftar atau tidak, dia memenuhi kriteria ataupun tidak. Dan yang penting sekali, adakah pengasuh itu terlatih dan telah menjalani berbagai pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Saya rasa itu sangat penting dilaksanakan. Dan itulah yang sepatutnya berlaku, dan untuk mengelakkan perkara-perkara yang boleh memudaratkan kanak-kanak berlaku di taman-taman asuhan ini. Ya, Prof, akhir sekali untuk kita melihat kepada isu ini, bagaimana pula Prof melihat kekurangan yang ada dalam pusat jagaan dan taska? Yang mana Prof melihat lebih mendesak dari segi undang-undang dalam aspek penguatkuasaan dan pemantauan seperti yang kita cakap tadi, ataupun kita melihat juga kepada soal peruntukan yang masih lagi kecil? Ya, saya merasakan satu, kalau dari segi taman asuhan di tempat kerja perlu tambah lagi dia punya peruntukan. Bagi saya satu tempat asuhan untuk tak berapa ramai kanak-kanak yang boleh letakkan di situ, sedangkan ibu yang bekerja ini memerlukan tempat penjagaan, perlu ditambah. Ini perlu diberikan perhatian yang penuh oleh kerajaan, kerana keselamatan anak itu juga adalah perkara yang sangat penting, ya. Dan ibu-ibu atau bapa-bapa ni yang menghantar anak ke situ dapat bekerja dengan tenang, dia tahu anak dia berada dalam keadaan selamat. Cuma satu lagi ialah penguatkuasaan ini ialah dari segi tadi dia sebut mengenai sama ada hukuman mencukupi. Saya merasakan apabila dah berlaku sesuatu, kita ambil tindakan di bawah kanak-kanak, ya. Dan hukumannya memang tinggi, tetapi kita sebenarnya mahu mengelak. Apa orang kata, prevention is better than cure. Jadi kalau boleh kita tak nak perkara itu berlaku, dan bila kita tak mahu perkara itu berlaku, kita nak pastikan semua pusat asuhan ini mempunyai pengasuh yang terlatih. Ini sangat penting sebab kita hantar anak kita ke situ, mereka lah ibu bapa sementara kita bekerja pula. Jadi anak-anak itu, pengasuh-pengasuh itu perlu terlatih. Jika tidak, anak-anak ni akan takut untuk dihantar ke tempat-tempat asuhan. Nanti kemudian dia takut nak pergi sekolah kerana ia telah disalah lakukan oleh pengasuh-pengasuh semasa mereka berada di taska tersebut. Okey, baik, terima kasih Prof. Itu tadi Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang UKM dan Pusurujaya Suhakam. Terima kasih sudi bersama kami di Astro Awani membincangkan mengenai dengan isu keselamatan kanak-kanak di taska. Dan banyak lagi laporan selepas ini. Kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ini.